pengetahuan dan dia cantumkan pengetahuan itu untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Itu prinsip C6. Jadi kita tengok soalan ni. Sampai tak C6? Isu murid kurang minat. Ini senario. Isu murid kurang minat, tidak fokus, lemah dalam penguasaan isi pelajaran. Sering dihadapi oleh guru-guru di dalam bilik darjah. Berdasarkan kepada kefahaman berkaitan dengan motivasi, cadangkan bagaimana anda boleh mengaplikasi extrinsic motivation dalam pelajaran pengkhususan dalam bilik darjah dengan berkesan. Okey, di mana unsur creating, penciptaan C6 ini dalam soalan ini. Boleh kita tengok. Saya kata apa tadi? Beberapa pengetahuan digabungkan untuk menghasilkan sesuatu. Dekat mana kita boleh mentafsirkan? Ada idea? Bila C6 pun nak faham soalan pun payah apa tu lagi nak jawab. Di manakah elemen? Pengetahuan-pengetahuan ini perlu dicantum untuk menghasilkan sesuatu. Satu pengetahuan pasal masalah, Doktor. Alright. Kedua, Senario satu lagi senario masalah tu dia kena faham dulu. Okey, satu. Kemudian dia kena ada dua lagi, intrinsik dan ekstrinsik tersebut Dia nak di-apply. Alright. Dia kena faham juga dulu. Teori intrinsik, dia kena faham teori ekstrinsik. Dalam lepas tu dia nak cadangkan satu benda baru lah, sebab dia cadang tu untuk create. Cantik. Okey, tepat sekali, Cik Razi. Dia kena ada pengalaman, dia kena ada pengetahuan dia, kefahaman dia dengan situasi yang berlaku dalam kelas. Murid kurang minat, murid tidak fokus, murid lemah. Dia kena ada pengetahuan ni. Kalau dia tak ada pengetahuan ni, dia tak boleh cadangkan apa-apa. Yang kedua, dia kena faham mendalam apa itu teori intrinsik, apa itu teori tentang ekstrinsik. Jadi, dia nak bawa teori ini untuk berbincang dengan isu pelajar yang kurang minat. Apakah cara mengajar yang boleh dicadangkan dengan dua senario yang sedang berlaku? Cadangan itu adalah creating. Disebabkan dia boleh create kerana dia adanya dua pengetahuan yang dia gabung, maka dia boleh cadangkan sesuatu. Dia boleh ciptakan sesuatu. Jadi nampak soalan ini sedang mengukur tahap C6 pelajar. Jadi itulah. Jadi inilah cara kita nak bangun soalan. Soalan pentafsiran, bukan kata kita buat ayat je. Di dalam ayat itu kita kena terjemah balik. Cuba buat macam cara saya buat ni. Kat bawah ni. Kadang-kadang kita buat ayat kita rasa macam C4. Tapi ayat kita sebenarnya C2. Atau kadang-kadang kita rasa dah C2. Tapi kita design ayatnya jadi macam C4. So kita analyse. Nak menguasai tahap nilai, mestilah dia apa? Dia boleh mentafsir, dia boleh meramal, dia boleh mengkelas kalau nak nilai. Kalau nak sampai tahap aplikasi, saya kata apa? Tahap aplikasi. Aplikasi mestilah satu tahap di mana dia tahu dan faham dan dia guna pengetahuan itu kepada satu senario, kepada satu situasi dalam kehidupan sebenar. Satu situasi dalam kehidupan sebenar, dia implementkan apa dia tahu. Maka dia boleh menjadikan dia C3. Contoh. C2 apabila dia boleh menghuraikan sesuatu maksud, sesuatu pengetahuan itu, dia boleh hurai dengan menggunakan bahasa dia sendiri. Maka ketika itu pelajar sudah pun capai C2. Jadi cara nak bangunkan item ni, lepas tu kita patah balik bermula dengan kita faham domain dan tahap. Kalau domain dan tahap konektif kita faham, dia jadi mudah. Dia jadi mudah untuk kita jawab, kita bina item dia. Right? Baik, kalau dulu saya dengan pisah, masa mula-mula saya jadi penyemak soalan Profesor Akhir, macam-macam saya kena conteng. Bila masuk sekarang ni dah berapa tahun dah saya dengan pisah, terlibat jadi panel luar untuk item dia. Hari ni saya pergi sekejap je. Pasal apa? Item semua dah cantik-cantik dah. Tak sakit kepala dah saya nak kena betul. Sebab dah mahir dah. Dulu seorang demi seorang main menghadap depan saya kata, okey, item ni apa? Kenapa simpat? Kenapa item ni saya tak kata dia simpat? Berdepan. Dulu kena komen-komen penat saya satu hari sampai ke petang, pagi sampai ke petang. Sekarang pergi setengah hari pun dah siap dah. Sebab dah boleh buat soalan yang baik-baik. Maksudnya apa dekat sini? Maksud dia kita perlu berlatih lah. Berlatih bina soalan dan boleh juga amalkan waiting. Amalkan waiting, ada orang yang semak dan sebagainya. Nanti sekejap lagi saya nak masuk waiting. Jadi waiting kita akan masuk petang nanti. Cuba Dato', kalau nak feedback sikit Dato' boleh tak? Silakan.
kadang-kadang kita yang tukang buat soalan ni, kita faham kita bukan kata kerja, bukan segala-galanya. Tukang yang vetting kita, yang semak kita tu dia tak faham. Akhirnya jadi masalah bagi kita. Kita nak buat yang soalan berkualiti, tapi orang atasan tak faham. Akhirnya soalan kita jatuh pada tidak kualiti dah tu. Yalah. Bila kita ni kena hidup satu kapal kan. Kalau satu kapalnya nak menghala ke kiri, satu kapal lagi nak hala ke kanan, tak jadi kualiti juga. So maksudnya kita kena betul-betul faham lah dari atas sampai ke bawah lah. Kan? Mana orang yang nak semak, apatah lagi penyemak bukan setakat penggubal. Penyemak tu sepatutnya dia pun lagi kuasai tentang kemahiran pembangunan item. Kan? Jadi nak jawab benda macam ni, ini isu tentang individu. So the best is suruh dia masuklah kursus dengan Dr. Gani kan, macam tu. Betul, terbaik tu. Jadi tak nak apa-apa lah sebab dia nak jadi penyemak, dia nak jadi orang yang akan menentu. Maksudnya di situ kita kena ada ilmu lah, ada ilmu supaya dia selari. Dan bagusnya orang yang menyemak ni dia dapat membantu rakan-rakan kita untuk membangun kaitan dengan lebih baik. So orang yang senior, orang yang lama, orang yang ada pengalaman mungkin boleh membantu dalam hal ni lah. Pada saya orang yang lama kan, mesti lebih tahulah kan. Itu saya tak boleh nak beri gambaran lah yang tu. Maksudnya semua pihak bermula daripada penggubal, penyemak, waiting, penyemak pertama, penyemak kedua, mestilah terdiri daripada orang yang faham benda ni. Baru kita boleh bergerak dalam satu kapal. Kalau tidak orang ni faham kot ni, orang ni faham kot ni, dengan berbagai mazhab, payah kita nak hasilkan kerja yang baik. Dia jadi bertindih-tindih kat situ. Alright. Okey, bila kita buat soalan, jaga satu lagi jaga di dalam kita memperhitungkan skema untuk mengelak daripada pelajar kita salah faham. Contoh kat sini describe the functions of optic cable, light detector dengan repeater. Okey. Ada 6 markah. Pada andaian kita 6 markah ni, maksudnya kita nak agih apa dia? Apa yang kita nak agih dengan 6 markah ni? Mungkin kita boleh agih 2, betul tak? Ini saya copy paste satu soalan dekat dalam politeknik punya soalan ni. Dalam politeknik punya soalan ni, describe the function. Tapi dia letak kat sini 6, jadi kita mungkin andaian kita 2. Tapi mungkin tak pelajar akan mentafsirkan markahnya 114? Mungkin tak pelajar akan mentafsirkan 1, 2, 3 markahnya? Markah 1, markahnya 2, markahnya 3. Totalnya 6 juga. Atau 114, totalnya 6 juga. Mungkin boleh tak? Itu boleh berlaku tak? Mungkin boleh. Ya, mungkin. Dia mungkin boleh berlaku mengikut kepelbagaian tafsiran pelajar. Sebab pelajar kata, kalau dari segi definisi, optik kabel ni definisi dia pendek je. Tapi kalau repeater ni, definisi dia panjang pula. Contoh contoh. Jadi akan menyebabkan confusing pemberatan markah. So the best is kita elak daripada kita membina item yang boleh menyebabkan pelajar kita confused. Agihkan markah itu tepat. Bermakna, okey, kalau jawab ni 2 markah, jawab ni 2 markah. Begitu juga bila kita design skema, biar tepat markah tu duduk di lokasinya. Jawab macam ni, okey, tadi describe. Tengok jawapan mestilah berunsur sekira. Describe, bukannya list. Bukannya list. Bukannya dari 1, 2, 3 perkataan sebagai nyata. Tak boleh. So, bila soalannya describe, skemanya pun describe. Bila soalannya draw, skemanya pun lakaran yang akan keluar dalam tu. Kalau di skemanya apa dia? List, skemanya label, mestilah skema kena buat seperti mana kehendak soalan. Sebab apa kita nak elak daripada orang yang menggunakan, lebih daripada seorang yang menggunakan skema yang sama, dia mentafsirkan berbeza. Kita tak nak. Walaupun orangnya ramai, tapi satu skema itu semua orang faham benda yang sama. Itu skema yang baik. Dan satu lagi, bila kita tanya soalan, apa yang kita minta dengan pelajar, mesti kita kena bagi markah. Contoh, contoh ada soalan yang sampai 3 benda dia minta. Nyata, terangkan, berserta dengan contoh. Nyata, terang, contoh. 3 tu. Satu lagi, lakar dan terangkan berserta dengan contoh. Lakar, terang, contoh. 3 benda. Bila 3 benda kita minta, 3 benda ini kita kena bagi markah. 3 benda-benda ni kita kena. Jangan kata kita lakar, contoh lakar dengan terang saja ada markah. Contoh tak ada markah. Sedangkan kita minta. Jadi cuba elak. Baik. Dan cuba elak juga bangunkan stem
3 perkara kita minta dalam satu stem. Lakar dan terangkan berserta dengan contoh bagi bla 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 bla. 3 benda. Kalau kita nak minta 3 benda berdasarkan pada satu benda, merujuk kepada satu stimuli, jadi janganlah kita bina satu stem kat situ. Kita boleh bina sub. Soalan, 1, lakarkan. 2, terangkan berdasarkan lakaran. 3, berikan contoh berdasarkan. Itu lagi baik. Itu akan jadi item yang cantik. Kalau kita nak minta banyak, jadikan dia sub. Jangan bina dia dalam satu stand. Lakar, terang berserta dengan contoh dan pilihlah yang mana yang paling suar. Tengok. Sampai 4 perkara. Itu bukan item yang baik lah. Boleh So apa yang kita minta, pastikan kita beri markah dia kepada pelajar. Kalau tidak, pelajar tu buang masa dia. Okey? Boleh? Ada apa nak tanya tak? Audit, apa audit? Kita kaitkan dengan audit. Lepas kita cerita tu, kita kait dengan audit. Audit, apa yang audit? Pertama, audit akan tengok instrumen tuan-tuan dan audit akan tengok sampel markah yang kita dah bagi pada pelajar. So, make sure lah yang kita submit dekat audit tu, sampelnya memenuhi kehendak CLO, memenuhi kehendak tahap, dan yang kita submit kepada pelajar tu berserta dengan skema, mestilah kita semak itu betul dengan skema ni. Biasanya audit ni dia akan minta sekali dia tengok tu dah betul lah, dia tak tengok rank kedua, dia pun tak ada masa nak tengok. Alright. Tapi kalaulah dokumen yang kita hantar tu menimbul keraguan. Bila menimbul keraguan, bersedialah masa dia virtual visit, itu dia akan tanya. Sebab dia nak cari bukti kan, konsep audit cari bukti. Jadi kalau dokumen yang dia semak, yang dia dapat tu lebih awal, 2 bulan dan lebih apa tu, daripada dokumen tu bila bertemu, dia akan, itulah fokus dia akan tanya. Okey, boleh? Ada apa nak tanya tak? Kalau tidak, kita break dulu tengah hari dan kita sambung petang ni pula. Okey, break tu. Lagak dah. Kita belajar sumbat yang penuh kepala dah. Okey? Apa tu? Betul lah. Okey, kalau macam tu kita break dulu. Saya serah kembali kepada pengusi lah. Dan kita bertemu balik pukul apa ya, pengusi? Pukul 2.30 juga. Doktor. Okey, baik. Kita tak ada break pun, direct je hari ni daripada pagi tadi. Okey. Okey, itu saja. Kita jumpa kita lagi. Jumpa 2.30. Right. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.